Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham syai'ulillah wa lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nuril muzhibi lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا الخضر بليان بالملكان أبا العباس. السلام عليك يا سيدنا المهدي الخليفة الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي بالمسلمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
لساجدين صدق الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baraka wasallam bima huwa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baraka wasallam bima huwa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baraka wasallam bima huwa alu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa bidada kalimatihi wa muntaha 'ilmihi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa bidada kalimatihi wa muntaha 'ilm. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa bidada kalimatihi wa muntaha 'ilm. Hormati kasih yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid serta barisan pegawai dan ahli jawatankuasa Masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syiak, Tuan Mdahri dan seluruh warga ahli jawatankuasa Masjid Qaryah, Kampung Sawah, Sunggala. Semoga kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama melahirkan dan mempertingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan belah ihsan dan kasih sayangnya serta pilihannya kita dapat sama-sama hadir sebagai tetamu Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah SWT ini dan juga merupakan rumah kita, merupakan tempat ataupun peguam bela kita di akhirat nanti. Jadi kita gunakanlah manfaat, kita ambil masa untuk takarrub ila Allah. Masa yang Allah beri ini, kita jangan lepaskan peluang. Masjid ini adalah bukan semata-mata untuk kita menunaikan solat sahaja, ya. Mungkin ada kawan-kawan tidak berkesempatan untuk duduk dalam masjid, untuk sama-sama kuliah. Semoga Allah sentiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita dan sentiasa istiqamah untuk kita melakukan ibadah sunat atau fardu ataupun sunat, zikir, majlis ilmu dan sebagainya. Sebagaimana yang kita maklum semua, boleh dikatakan semua yang datang masjid ni tahu tentang kelebihan solat berjamaah. Dia tak sama ni, orang yang tahu dan tak tahu dia tak sama. Dan juga dia tak sama orang yang tahu beramal dengan orang yang tahu tak beramal. Tak sama. Jadi begitulah. Kalau kita tengok hadis-hadis banyak di TV, di YouTube, di TV masjid banyak kita tengok hadis tentang menuntut ilmu kan. Siapa yang melangkah ataupun berjalan menuju majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Semua orang tahu. Semua tahu, tapi tak semua yang boleh amal. Gitu kan. Orang tahu fadilat jemaah 27 darajat, semua orang tahu. Semua orang tahu, tapi beramal tu tepuk dada tanya iman lah. Semua orang tahu. Majlis ilmu, fadilat majlis ilmu, semua kita tahu hadis-hadis sahih. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, siapa yang duduk berzikir dalam masjid selepas solat, menunggu solat yang lain, maka Allah berikan, umpama dia mengerjakan solat, Allah mencatat pahala seperti mana pahala solat. Semua orang tahu. Dia tak sama, orang yang tahu dengan tak tahu tak sama. Dan beza lagi orang yang tahu dan beramal dengan apa yang dia tahu daripada orang yang tahu tak beramal. Kan? Ada masjid, masjid sembahyang ni, kadang-kadang tak dah habis doa balik dah. Kan? Ada yang rajin awal datang masjid awal, tapi lepas-lepas sembahyang salam-salam balik. Dia rutin macam tu. Nak kata sibuk tidak. Apa aja? Tanda-tanda kita ni dah penghujung dah banyak dah. Tua, uban dah penuh, mata dah kabur, sakit sana, sakit sini. Sakit tangan, sakit kaki, sakit pinggang, sakit lutut, banyak dah.
Tanda-tanda kita ni orang kata dah tua lah. Tapi masih lagi kita tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya? Seolah-olah kita ni dah, orang kata dah cukup lah. Seolah kita ni dah cukup dah ilmu. Jadi kalau dia datang dengan sifat sombong lagilah. Sombong ni mana-mana ada tuan-tuan. Kat rumah pun kita sombong. Sombong dengan isteri, sombong dengan anak-anak dan sebagainya. Kita rasa sombong sebab kita keluarga, kita ketua keluarga. Kita sombong dengan jawatan kita. Kita sombong dengan ilmu yang ada. Banyak sombong ni. Jadi kalau lagi mana tidak boleh buang sifat sombong tu, lagi itulah kita rasa ego dengan manusia, dengan Allah dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi inilah perlu kepada ilmu yang kita dengar, perlu kita amalkan insya-Allah. Okay? Kalau ilmu tak dapat ilmu tak amal, seumpama mencurah air ke dalam keladi lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Kita sambung pengajian kita hari ni, tajuk baru Fasal yang kedua iaitu telinga. Penawar bagi hati. Syarahan kitab Penawar bagi hati oleh Ustaz Mahathir Jo, Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Pada tajuk fasa-fasa yang kedua iaitu masih lagi membicarakan menjaga anggota yang zahir, iaitu yang kedua hari ini. Fasa yang kedua itu telinga. Yang kedua itu telinga. Qala musannif wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan telinga. Kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kan? Baik. Semalam saya berkuliah di Sungai Raya, sifat 20, menceritakan tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jadi antaranya inilah kehebatan kita belajar ilmu sifat 20 ni. Kita dapat mengenal Allah. Mengenal bukan mengenal zat dia, mengenal sifat-sifatnya. Bila kita mengaji sifat Allah, baru kita kenal Allah, baru kita kenal kita. Dah tak ada satu istilah. Kenal Allah, kenal diri. Kenal diri, kenal Allah. Kenal macam mana? Antaranya kenal sifat Allah. Contoh, sifat Allah itu mendengar, pendengar, perlihat. Jadi bagaimana kita kenal Allah dengan sifat Allah, sifat kita, sifat Allah, sifat ada pada zat Allah SWT tu. Kita nak beza macam mana melihat kita dengan melihat Allah? Baru mudahnya tu. Contoh melihat. Bagaimana Allah melihat? Allah melihat bukan dengan mata. Kita melihat dengan mata. Nak ceritanya lemahnya kita. Fanaknya kita. Kalau sifat nafsiyah, wujud tu satu je. Wujud Allah tidak dijadikan. Wujudnya adanya Allah SWT tidak didahului dengan tiada. Beza dengan ada kita. Ada kitanya didahului dengan tiada. Mula-mula kita tak ada, lepas tu dijadikan oleh Allah SWT baru ada. Wujud kita dengan wujud Allah tak sama. Wujud kita wujud aridi, dijadikan Allah wujud yang qadim, yang sedia. Contoh, kalau mendengar, kalau kita melihat, Allah melihat bukan dengan mata, kita melihat dengan mata, situ pun dapat dah kita kenal Allah dengan kita. Sama juga kita buat telinga hari ni, telinga. Kita mendengar dengan telinga, dengan alat. Bila kita mendengar dengan alat, pastilah tidak sempurna. Mungkin pendengaran kita dekat kita dengar, jauh tak dengar. Ada hak setengah tu jenis pekak tu, dekat pun tak dengar. Dia kalau kita kata sifat pendengar Allah, kita ni mendengar dengan telinga, diperdengarkan oleh Allah SWT. Bermakna yang mendengar sebenarnya ya Allah. Kita bukan mendengar sebenar, sebab kita pinjaman Allah menjadikan telinga untuk mendengar. Faham tak? Nampak? Dan lawan sifat mendengar ni tidak mendengar, dan tidak mendengar ni dia tak sama dengan pekak. Faham tak? Tidak mendengar bukan mestinya pekak. Kita boleh kata dia tu tak dengar.
Pekak tak boleh. Contoh kita sedang tidur. Kita sedang tidur, kita tidak mendengar. Dan kita bukan pekak. Betul? Beza dengan orang yang memang dia tak mendengar, dia pekak. Bermakna kita boleh kata dia pekak sebab dia tak mendengar. Dan kita yang mendengar ni kita tak boleh kata orang tu pekak sedangkan dia sedang tidur. Mana dia tidak mendengar. Contoh telinga. Contoh telinga. Allah jadikan kita telinga ni itu sifat yang ada pada kita, sifat mendengar. Sifat kita ni telinga tu ini untuk mendengar. Dan kita mendengar sesuatu tu dia panggil samaratus sifat. Samaratus sifat tu hasil daripada telinga yang kita mendengar tu. Mendengar tu dengan telinga tu, sifat mendengar itu dia panggil samaratus sifat. Panjang cerita dia dah. Mukadimah sikit. Panjang. Okey. Jadi kita kena nilai. Dan apa yang Allah jadikan kita mata, telinga dan untuk kita melihat diri kita, fanaknya kita ni, semua melihat kita tu bergantung pada Allah. Mendengar kita bergantung pada Allah. Yang mendengarkan kita, memperlihatkan kita ialah Allah. Jadi kita nak tajuk hari ni telinga. Dan telinga pula Allah menjadikan gelombang pada kita mendengar. Handphone kita mendengar dan pendengaran kita ni terbatas. Dekat kita dengar, jauh tak dengar dah. Tapi Allah pendengar. Bila sebut bahasa pada itu, bila sebut pendengar, mutlak yang mendengar sebenarnya ya Allah. Bila sebut pendengar, tidak ada batasan. Dan Allah tidak, orang kata, Allah mendengar semua sekali. Sama ada gerak diam, batu, kayu, semua Allah dengar. Sebab Allah mempunyai sifat pendengar. Bila sebut pendengar, hak yang mutlak semata itu Allah yang mendengar. Kita tak boleh kata kita pendengar, kita mendengar sebab mendengar dengan izin Allah. Allah memperdengarkan kita. Kata pinjam. Ya. Mana bila mendengar kita ni bukan qadim. Kita akan mati, tak dengar dah. Contoh. Jadi apa tujuan Allah jadikan telinga ni? Ni kita nak bincang ni. Baik. Kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Baik. Dua perkara. Telinga ni Allah jadikan kita ni ada dua kebaikan untuk kita gunakan untuk dunia dan akhirat. Untuk akhirat tu pastilah ada dua juga, berbentuk kebaikan dan bentuk kemaksiatan. Juga dunianya berbentuk kebaikan dan kemaksiatan. Dua. Kita nak pilih mana? Ni. Baik. Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan telinga untuk beberapa kebaikan di dunia dan akhirat. Ni. Jadi bila kita tahu Allah jadikan kita telinga ni, kita bersyukurlah. Tanda orang bersyukur atas nikmat Allah, Allah jadikan kita telinga, kita gunakan. Tanda kita bersyukur, kita gunakan telinga untuk kebaikan akhirat. Dan jangan kita binasakan telinga ni untuk dunia ni, kita guna dunia, dan besok binasa di akhirat, kita gunakan maksiat. Contohnya kita mendengar orang mengumpat dan sebagainya. Ini tak lama bulan Ramadan ni, Nabi sebut dalam satu hadis, kita mendengar orang yang mengumpat, sudah pastilah batal pahala puasa kita. Walaupun kita tak mengumpat, Nabi kata, samalah kita bersekongkol dengan mengumpat. Kerana kita mendengar, kita tidak menghalang, tidak menegur orang mengumpat. Saya tidak mengumpat, tapi saya mendengar. Jadi kita mendengar itu tidak menghalang, tidak lari daripada mengumpat tu. Maka kata Nabi, kita sama dengan orang mengumpat. Walaupun kita tak mengumpat, tapi kita mendengar dan kita tidak menegurnya, maka kita bersama dalam golongan si pengumpat. Maka kita pun berdosa. Nampak tak? Contoh. Itu dia kata menggunakan telinga untuk kebinasaan, jalan kebinasaan. Untuk ke akhirat pula macam mana contoh? Kita mendengar orang yang mendengar ceramah. Kita mendengar orang yang baca Quran. Kita tak baca, tapi kita dengar orang baca Quran. Kita pun juga dapat pahala. Nampak tak? Dua keadaan yang berbeza. Hasil daripada mana? Telinga. Nampak? Okey? Baik. Antara kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia. Ni. Hak ni kebaikan telinga yang kebaikan. Dia ada kebaikan dan keburukan. Ni disebut kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia, iaitu yang pertama seronok dengan apa yang didengar. Kita dengar seronok, dengar orang cerita, dengar orang ceramah seronok kan.
dengar orang cerita, orang ceramah dalam majlis ilmu ceramah ni, tu pun kadang-kadang terlelap, kadang dengar tak dengar. Kadang-kadang dia hangguk tu faham, dan hangguk tu nak mengelakkan daripada dia tu orang kata dia mengantuk. Jawab ada. Bukan di sinilah. Dia hangguk tapi dia nak mengelakkan kawan dia kata, tidur, dia hangguk. Tak tahulah hangguk faham tak tidak. Mungkin hangguk sampai lena. Kan? Biasa dah tu penyakit kita ni, bila duduk dalam majlis ilmu, kuliah subuh, kuliah maghrib, ceramah, terlelap lah. Masuk ustaz lah. Duduk depan ni tak lena lah. Kalau penceramah lena, nak murid lena lah. Penceramah memang tak lena. Tapi penceramah duduk belakang dia pun lena juga. Contoh. Sedap lah kita kata kat orang, duduk dalam majlis ilmu tidur. Cuba dia duduk belakang tengok. Silap-silap dia dulu yang tidur. Ustaz. Tambah-tambah baru lepas makan. Tengok semalam kat masjid Nilai malam makan nasi sebelum zuhur. Makan. Kau tebah jemaah pakat tidur. Siap bunyi lagi. Semalam saya di sana malam. Bersama dengan Baba Lee Serkam. Doroh kitab sebab tu. Hari ni di Kelana Resort pula bersama Menteri Besar hari ni. Doroh kitab juga. Doroh kitab dengan Ustaz Muhammad Fawaz bin Haji Muhammad Fadino. Anak almarhum Fadino, pengasah PAH dulu. Sampai petang hari ni tu. Perasmian dengan Datuk Zaidi, perasmian dengan Menteri Besar. Kita dapat lah info-info, maknanya alhamdulillah lah, kita syukur tentang guru kapal dinaikkan sampai 1,100 kan. Dan saya dapat maklumat ilmu Bilal Imam dia bagi one off lah 600. Dapat duit RM600. Semangat lagi lah. Mana ceramah pun guru takmir pun dapat sedap ceramah sikit lah. Tok Imam pun sedap lagi lah, baca panjang sikit lah sebab 600. Contoh. Semangat. Tu motivasi. Bukan kita bertujuan nak mendapat habuan duit tu kan. Tapi orang duit bagilah. Jadi disebabkan inisiatif kerajaan bagi tu, sagu hati tu, semangat lagi lah kita kan. Nak bertugas ceramah lagi kemas sikit lah. Contoh, semangat. Duit pun semangat, kata-kata semangat pun semangat. Contoh, elam pun semangat. Semangat tu, betul tak Haji? Tapi bukan duit semata-mata lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita dapat. Maknanya alam-alam tu ditingkatkan dan dapatlah sagu-sagu hati, duit-duit. Alhamdulillah lah. Syukur alhamdulillah. Okay? Yang pertamanya seronok dengan apa yang didengar. Yang kedua, kita guna telinga sebagai jalan untuk faham apa yang didengar. Dia katakan, kalau dalam Al-Quran sebut sami'na wa ata'na, lagi bagus. Tu lagi baguslah. Sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Jangan kita sami'na wa asayna, mendengar dan engkar. Tak maulah. Jadi dua perkataan. Kalau kita mendengar, kita faham apa yang didengar, kita amal apa yang kita dengar. Lagi bagus. Itu kita guna telinga tu, manfaat telinga tu untuk kebaikan. Tapi kalau kita dengar orang mengumpat, kita dengar, kita sebarkan umpatan tu, dia jadi keburukan. Telinga. Baik, antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Ini sebut bab kebaikan. Tadi dunia nah. Ni lagi tinggilah. Kebaikan telinga kita gunakan untuk akhirat. Apa? Yang pertama, mendengar Al-Quran. Ingat Nabi sebut, adab kita ni apabila mendengar orang baca Quran, kita kena dengar sama. Tilawah dan sebagainya, kita dengar, kita tengok makna dan sebagainya supaya tadabbur Al-Quran tu. Kita dengar tilawah, peringkat kebahasaan, peringkat antarabangsa, kita dengar orang baca Quran. Tapi ramai di kalangan kita, orang depan tu qari'ah mengaji Quran, yang belakang tu sembang. Kalau kita tengok adab bagaimana yang Nabi ajar kepada kita, kita adab dengan baca Quran. Bila kita dengar baca Quran, kita memerhati apa dia baca dan kita memahami makna dia. Dengan memahami makna dia, tadabbur tu boleh mengetuk hati kita yang keras. Kita memahami apa yang qari baca, apa yang kita baca itu ialah satu tarbiyah ruhiyah untuk diri kita sendiri. Itulah dikatakan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sungguh Al-Quran turunkan sebagai syifa, penyembuh. Jadi untuk kita menyembuh penyakit kita, banyak baca Quran.
Baca Quran boleh merawat hati kita, boleh merawat mata kita dan sebagainya. Melihat Quran tu. Yang mana Nabi sebut siapa yang melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mulut yang guna membaca berhujah di hadapan di Allah di akhirat nanti, Al-Quran kita baca. Mata yang melihat Al-Quran itu mata yang mana tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat lah. Tu baru lihat. Dan ulama sebut orang yang mendengar orang baca Quran maka dia pun dapat pahala sama seperti mana orang yang membaca Al-Quran. Ni tak lama ni kita bulan Ramadan ni nak tadarus. Jangan tunggu nak buka Quran tunggu bulan Ramadan. Bulan Rejab lagi, sebelum bulan Rejab, sebelum lagi lah. Untuk kita sama-sama memahami, kata mempelajari Al-Quran secara betul, bertajwid dan sebagainya. Untuk kita guna apa? Untuk kita solat, kita baca tajwid, bertajwid, untuk kita tadarus, kita baca betul. Maknanya kalau kita nak baca Yasin pun contoh tuan-tuan, nak baca Yasin, nak hadiah kepada si mati pun, ada ulama mengatakan kalau kita baca tak betul, kita sudah baca Yasin, baca Quran, hadiah kepada orang mati, kita baca tak betul, satu cucukkan jarum, maknanya satu azab bagi orang yang kita nak hadiah tu. Berat juga tu. Jadi penat tu. Kita nak hadiah kepada orang dan hadiah tu tak elok. Contoh. Jadi Al-Quran yang dibaca tak betul. Macam mana? Jadi perlunya belajar ilmu tajwid. Dan sama juga kalau bab semayang, contoh bab semayang. Allah nak terima semayang tiga perkara yang asas. Akidah. Kalau kita tak kenal Tuhan, maya Allah tak terima. Dan kalau kita semayang dalam keadaan akidah kita rosak, kita percaya kepada pahaman Syiah, Wahabi dan sebagainya, rosak. Dari sudut ilmu tauhid, dari sudut pandangan ulama tauhid berkaitan dengan akidah, kalau tak betul maka Allah tak terima semayang. Kalau dari sudut tasawuf pula berkaitan dengan hati, kita semayang dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan kita riak, maknanya menurut ulama sufi, kalau kita semayang dalam keadaan kita tak khusyuk, Allah tak terima solat. Lagi berat. Jadi kita ambil yang fiqh lah. Kita ambil yang mudah, fiqh rendah. Fiqh, kita semayang dalam keadaan bacanya betul, rokoknya betul, sujudnya betul, mana sah. Kita ambil yang fiqh. Kalau nak cerita bab tasawuf, bab tauhid, penat juga. Jadi dalam semayang kita ada 3 elemen. Tauhid yang benar, tasawuf dan fiqh. Kalau fiqh bukan tu, tak tahu. Macam mana nak cerita kata fiqh kantoi ni? Rokok tak betul, sujud tak betul. Ada semayang kita tengok, saya tengok ada orang tua semayang tapi perut ibu jari kaki tak lipat. Pada mazhab kita Imam Syafi'i tak sah semayang. Ada yang sujud kopiah tutup dahi ni, sujud dalam keadaan berlapik, tak sah. Orang perempuan sujud atas telekung yang dia pakai, tak sah. Kalau fiqh pun tak sah, tasawuf tak sah, tauhid tak sah. Itu sebab tu Ustaz Azrul kata, berapa ramai orang semayang tapi di akhirat nanti Allah sumbatkan dalam neraka. Kerana semayangnya wuduk tak sah. Kerana semayangnya tak sah walaupun semayang 60 tahun. Ini tuan-tuan. Kena ambil berat tu. Ingat macam tu ya. Ramai orang rajin semayang tu ya, tapi akidahnya sesat. Akidah tajsim contohnya. Mu'tazilah contohnya, menjisingkan Tuhan, mengatakan Allah sila, duk sila atas harah, mengatakan Allah ada tangan. Macam mana Allah nak terima semayang? Akidah dia tak betul. Contoh. Ini asal. Kalau bab fiqh contoh, baca tak betul. Takbir, Allahu Akbar, batal semayang. Allahu Akbar, batal semayang. Allah tu mak istifham. Ulama fiqh sebut, kalau kita sebut dalam keadaan kita tahu makna Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar, kita sengaja main-main sebut, dah jatuh kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita semayang kita tak tahu makna dia, berdosa, tak sah semayang. Allahu Akbar, kita tak tahu makna, tapi semayang tak sah, haram hukumnya. Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, Allah gendang besar. Kalau kita tahu makna, sengaja kita sebut, tak tahu makna Allahu Akbar, maka
jatuh kafir, na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Memain-mainkan. Tapi kalau kita sembahyang kita tak tahu Allahu akbar, tak tahu makna. Hukumnya sembahyang tak sah. Berdosa. Nah, contoh. Samalah buat semua. Assalamualaikum, rukun-rukun sembahyang, rukun 13 tu. Rukun qalbi 2, niat dan tertib. Rukun fi'li ada 6, berdiri betul, rokok serta makninah, i'tidal serta makninah, duduk sujud serta makninah, duduk antara sujud serta makninah, duduk membaca tahiyat akhir. Itu dalam kepala kita semua. Memang dalam kepala kita semua. Persoalannya adakah kita buat betul? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Bagaimana nak tengok Nabi sembahyang? Kita tengok sahabat buat hadis. Kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Bak salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang salam tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sebab assalam, alif tak ada. Sama juga kalimah Allah, tak boleh pendek. Lafzul jalalah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Pendek tu lillah. Batas sembahyang. Patutnya tu lillah. Kalimah Allah lafzul jalalah, dia tidak boleh kurang 2 harakat. Boleh panjang sampai 14 harakat. Ni panjanglah cerita dah. Dari sudut bahasa pun salah dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batas sembahyang. Sebab apa? Baca tak betul. Wajib belajar tajwid. Rukun bacaan dalam sembahyang, takbiratul ihram, Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca selawat Nabi dalam tahiyat akhir, salam yang pertama, assalam tu rukun 5. Wajib kena betul-betul baca. Contoh, kalau bab fiqh bukan tu, bab tasawuf pun tak ada apa. Habis bungkuslah, gulung tikarlah sembahyang kita. Dia. Aku nak ambil beratlah. Kan? Sebab itulah saya kata dulu, ilmu itu imam kepada amal. Ilmu itu imam kepada amal. Maksudnya segala amal kita tu seperti wajib mengikut ilmu yang kita belajar. Orang yang beramal tanpa ilmu sia-sia. Contoh ini bukan nak menakut-nakutkan. Ini realiti. Bagaimana sembahyang kita? Bagaimana bacaan kita? Adakah kita menghadap guru, bertalaki dengan guru, bagaimana takbir aku betul tak? Fatihah betul tak? Tahiyat betul tak? Jadi nak mengeluarkan daripada kempupung kejahilan ni, nak ataupun tidak nak, wajib kena belajar. Belajar ilmu tauhid, settle. Belajar ilmu tasawuf, settle. Belajar ilmu fiqh, settle. Maka selamat kita. Fardu ain dia panggil. Baik. Yang pertama itu mendengar Al-Quran. Mendengar Al-Quran dah dapat pahala, apatah lagi baca. Yang kedua mendengar hadis. Mendengar hadis, baca benar hadis. Hadis tu salah satunya menjelaskan apa-apa yang Allah perintahkan dalam Quran. Jadi tak bolehlah kita menolak hadis seperti mana anti hadis. Dia kata ikut Quran, hadis tak payah ikut. Tak ikut Nabi. Ikut dia ya betul. Okay? Dan kalau kita tengok sumber hukum kita 4, tak boleh ikut Quran hadis, ikut Quran hadis. Ijma' ulama tak nak ikut, qiyas tak ikut. Ini pahaman yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kita 4 ikut Al-Quran, ikut hadis, as-sunnah, dan ikut ijma' ulama. Ikut ulama dan qiyas, perbandingan. Kita tak boleh kata ikut Quran hadis saja. Itu yang banyak berlaku tu, ikut Quran hadis saja, ikut Quran hadis saja. Akhirnya dia tafsir Quran, tafsir hadis kepala otak dia sendiri. Tak ikut ulama. Tak ikut mazhab. Keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Bermacam-macam pahaman. Khawarihnya, Syiahnya, Qadianinya, Mu'tazilahnya, Murji'ahnya, Jabariyahnya, Qadariyahnya, Wahabiyahnya, liberalisme, macam-macam lah. Marilah cabang-cabang macam-macam. IC macam-macam. Macam-macam lah dia label, macam-macam lah. Ya? Firqah 72 berpercah habis. Satu saja yang betul, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kena faham apa dia katakan ahli, apa dia katakan as-sunnah, apa dia katakan al-jamaah. Belajar ni jumpa. Mana? Dalam ilmu tauhid sifat 20 dia akan hurai satu-satu. Apa dia katakan ahli, apa dia katakan as-sunnah, apa dia katakan al-jamaah.
Baik, yang ketiganya mendengar semua ilmu yang memberi manfaat. Ini telinga untuk akhirat. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Dia ada kaitan dengan hadis. Nabi sebut, apabila matinya seorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara yang beri manfaat pada dia. Ni satu apa dia? Ilmu yang bermanfaat untuk diri dia dan manfaat untuk orang lain. Ilmu yang baiklah manfaat tu. Baik untuk dia, baik untuk orang lain. Yang keduanya sedekahun jariah, sedekah jariah. Wakaf dan sebagainya. Yang ketiga, mungkin kita ilmu manfaat pun tak nak mengaji, contohnya wakaf, sedekah pun tak ada. Sekurang-kurangnya kita nak yang ketiga ni, harta kita itu awaladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kita, itu harta yang bernilai untuk kita. Kita mati 10 tahun, 20 tahun, tetap memberi manfaat kepada kita dalam kubur. Sekiranya anak tadi baca Quran, sekiranya anak tadi patuh apa yang kita ajar dia, jaga solat, tutup aurat, segala kebaikan yang anak buat automatik masuk dalam akaun kita, pahala mengalir. Nah, ni 3 perkara ni. Kalau 3 perkara ni tak ada, habis kita. Nyanyi kita dalam kubur. Okey. Baik, kita tengok ilmu yang memberi manfaat. Apa dia? Nota kaki nombor 74. Ilmu yang memberi manfaat itu ada 7 ciri, ada 7 perkara. Yang pertama, ia apa? Ia tu, ia ilmu tu. Ia tu dikembali kepada apa? Ilmu itulah. Ia tu ilmu yang memberi manfaat. Ia tu ilmu yang kita belajar, ilmu menambahkan perasaan takut kepada Allah SWT. Ni yang kita belajar ni, belajar ilmu ni, kita tentang kubur, kita tentang akhirat, kita tentang solat, saya sebut tadi, menambahkan takut pada Allah SWT, insya-Allah. Kalau mengaji ilmu, lagi tak takut kepada Allah, tu berat tu, itu hati tu dan masalah tu. Hati-hati masalah tu. Sekurang-kurangnya kita dengar mengaji itu, mengetuk hati kita, rasa insaf, rasa nak mengaji, rasa ingat Allah, rasa nak taubat, tu. Ilmu. Tapi kalau mengaji ilmu duk macam tu juga, duk tak tahulah, itu ada masalah hati yang kronik tu. Yang keduanya, ilmu tadi menambahkan pengetahuan kepada penglihatan hati. Basirah dia panggil, basirah. Nur basirah, pandangan mata hati tu terhadap keaiban diri sendiri. Jangan kita belajar ilmu, kita suluh diri kita. Apa yang kita dengar baca kitab, apa yang ustaz sebut, apa yang kita ngaji kitab tu, kita akan mencerminkan diri kita. Tu maksud dia tu, ilmu tu. Kok mana pun dengan ilmu juga nak suluh diri kita. Macam mana perasaan kita nak tahu, contohnya nak tahu kita ni riak tak riak. Ilmu. Kalau itu riak, apa benda riak? Wujud, apa mana wujud? Takat sebut saja tak faham, tak jadi. Contoh riak. Riak tak apa. Riak tu kita beribadat, kita rasa kita tu beribadat tu nak nunjuk pada orang lain. Riak. Aku faham dah riak. Tak boleh ni. Contoh. Dengan ilmu tu yang kita akan menutupkan hati kita supaya tidak riak. Dan Nabi sebut orang yang beramal dalam hati tu menunjuk, amal ingat pada Allah dah ingat, tapi nak menunjuk kepada orang. Depan orang rajin, belakang malah riak. Dan Nabi sebut orang penyakit hati, penyakit ibadat yang kronik ialah riak. Maknanya riak itu berkait dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati. Pasal apa? Dalam kita beribadat kepada Allah, ada lagi lintasan nak tunjuk pada orang. Syirik khafi, syirik yang tak nampak dan dosa besar. Amal kita tak terpakai. Contoh. Jadi ilmu tu menambahkan pengetahuan untuk melihat basirah. Macam mana aku ni? Ada aku ni buruk sangka dah riak ke? Bila ada tu, maka kita akan cut foto, maka jadilah 3 peringkat dulu kan. Takhalli, tahalli, tajalli tu. Bagaimana Allah nak mentajallikan dalam kita sedangkan kita sifat-sifat mazmumah banyak dalam diri kita. Tak boleh, tak masuk. Kena bersih. Takhalli, buang sifat-sifat yang terkeji. Tahalli, masuk sifat terpuji. Maka akan datangnya tajalli daripada Allah SWT untuk hati kita. Baik, yang ketiga, menambahkan ilmu pengetahuan tentang beribadah kepada Allah SWT. Saya sebut tadilah, ibadah. Yang tu baca, macam mana baca yang betul, macam mana belajar akan menyempurnakan ibadah kepada Allah. Ilmu. Banyak kelebihan dia tu. Yang keempatnya, ia mengurangkan kesukaan pada dunia. Duk cerita bab ilmu ni,
Ilmu mana ada, nak kata kuliah-kuliah mana ada cerita bab dunia? Tak ada kan, cerita akhirat kan. Kau ada dalam ilmu cerita tentang saham ke, apa melabur emas ke, apa Bitcoin ke, apa ke? Ada? Ada? Cerita bisnes ada? Tak ada. Baik. Cerita bisnes akhirat ah. Yang kelimanya, ia menambahkan kecintaan kepada akhirat. Ini fadilah ilmu. Cinta akhirat, nama akhirat, cinta akhirat, ingat mati, ingat nak bertemu dengan Allah. Apakah amalan-amalan yang kita menyebabkan masuk syurga? Apakah amalan-amalan yang menjauhkan kita daripada neraka? Apakah amalan-amalan boleh menerangkan kubur kita? La ilaha illallah. Nabi sebut siapa yang mengucap ikhlas pada Allah SWT dengan la ilaha illallah, dengan ikhlas hati masa masuk syurga. Siapa yang nak masuk syurga dengan berkat selawat Nabi, maka memperbanyakkan selawat sekurang-kurangnya 10 kali, 100 kali. Seelok-eloknya 1000 kali sehari. Nabi beri jaminan selawat 1000 kali sehari. Akulah yang beri syafaat. Itu amalan-amalan. Tapi kita janganlah bergantung kepada amalan semata-mata sampai lupa pada Allah. Tak boleh lah. Dalam kita beramal tu semua bergantung kepada Allah. Kerana kita buat amal semua daripada Allah. Kita boleh berzikir semua daripada Allah. Jangan hilang Allah tu. Kan? Tu. Ni duk zikir, duk amal, duk kata kita yang kuat. Tak nampak Tuhan. Bahaya tu. Sedangkan kita boleh mari masjid, kita boleh nuntut ilmu, kita boleh berzikir, siapa bagi? Allah bagi. Jangan lupa kat Tuhan. Jadi kadang kita terlupa. Dia panggil SS, syok sendiri. Jangan syok sendiri. Bila syok sendiri, tak ingat kat Tuhan, jam lah. Allah kata dia ni rajin semayang ni, rajin baca Quran, rajin berzikir ni, tapi tak ingat kat aku ni. Dia ni syok sendiri ni. Bahaya tu. Dia panggil orang tertipu dengan amalan. Sedangkan amalan kita siapa bagi? Allah bagi. Jangan ingat, jangan lupa kat Tuhan. Contoh. Nampak? Okey? Baik. Yang keenamnya, ia membuka penglihatan mata hati basirah kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan. Akan buka. Ni buat gini, ngumpat ni, gini-gini boleh merosakkan amalan kita. Riak apa semua ni. Maknanya kita dapat info-info daripada ilmu. Kita akan jagalah supaya amalan kita tak rosak. Ilmu. Ini manfaat ilmu ni. Telinga tu. Lalu menjaga diri kita daripada melakukannya. Dan yang ketujuhnya ialah menyedarkan diri kita semua tentang tipu daya syaitan. Kita tahu ini bisikan syaitan, ini bisikan Allah, ini bisikan malaikat. Jadi semuanya dengan ilmu. Ada disebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, perjalanan seorang salik yang nak kepada Allah. Hidayatus Salikin, kitab masyhurlah digunakan di pondok-pondok. Hidayatus Salikin. Itu karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimban. Ya? Insya-Allah tuan-tuan situ. Cukuplah hari ini. Kita berhenti situ. Dan kita akan sambung lagi. Akan datang iaitu telinga tadi mendengar afdal daripada melihat. Mendengar itu afdal daripada melihat. Melihat tu afdal, tapi mendengar itu lebih afdal daripada melihat. Insya-Allah kita akan sambung. Wallahu a'lam. Semoga memberi manfaat kita bersama insya-Allah. Kita sama-sama mendoakan kepada Allah SWT supaya apa yang kita belajar ni kita dapat amalkan dengan izin Allah, dan minta Allah sentiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita dan mencampurkan diri kita ni istiqamah dalam beribadah. Tanpa dengan pertolongan Allah kita tak boleh nak buat apa. Kita minta dengan Allah. Nak bagi faham ilmu, minta dengan Allah. Nak beramal ilmu, minta dengan Allah. Semua kita minta dengan Allah. Jangan lupa Allah. Insya-Allah. Okey. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf dan salah dan silap yang baik semuanya daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang pada pagi ini dah kejahilan diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Kita tangguh majlis kita, semoga Allah memberkati bersama dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa talabtu tafsifa fil lana fa innahu. Bismillah. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibi lin nisyani bi nurihi wa ala alihi
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا. اللهم إنا أصبحنا أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.